Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna mimma jahilna wa zakirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton kuliah maghrib pada hari ini, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah kita dapat mentaati segala perintah Allah dan kita dapat meninggalkan segala larangan Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala mengekalkan hidayah dalam diri kita ini hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung pengajian bulanan kita, iaitu hari Ahad, minggu yang keempat, 27 Disember, iaitu kuliah maghrib untuk jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, yang mana ada kitab, boleh buka muka surat 251, iaitu suruan yang ke-14, iaitu seruan Allah Subhanahu wa taala pada orang beriman, yang mana tajuknya janganlah mengambil orang bukan Islam sebagai orang dalam. Baik, kita terus ke dalam kitab. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata musannif rahimahullahu taala, aku berlindung kepada Allah taala dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Baik. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dalam kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Mereka tidak akan henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Surah Al-Imran ayat 118. Baik, keterangan dan penjelasan dalam seruan yang penuh berkat ini, dalam seruan Allah Subhanahu wa taala yang ini, yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mereka yang beriman. Allah Ta'ala mengingatkan orang yang beriman. Mereka yang beriman iaitu umat Muhammad dalam memberikan kepercayaan kepada musuh-musuh mereka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang yang beriman, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam memberikan kepercayaan kepada musuh-musuh mereka. Allah mengingatkan kepada umat Islam jangan memberikan kepercayaan ataupun jangan mempercayai musuh-musuh Islam. Kerana musuh ini, kerana orang kafir ini, Yahudi, Nasrani, munafik, kita tidak boleh mempercayai mereka kerana mereka adalah aduwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh kepada umat Islam. Menjaga rahsia dan kepentingan mereka kerana mereka adalah musuh bagi orang yang beriman. Allah ingatkan kepada kita umat Islam, kepada orang beriman, jangan kita bocorkan rahsia, jangan kita beritahu kepada
orang kafir, kepada musuh Islam ni, iaitu rahsia jangan kita beritahu kepada mereka. Dan kepentingan-kepentingan orang Islam jangan kita beritahu kepada orang kafir. Yang mana mereka ni, musuh Islam ni, mereka seolah-olah menampakkan rasa kasih sayang mereka kepada umat Islam ketika umat Islam memiliki kekuatan dan dominasi. Musuh Islam ni kita kena ingat, dia penuh dengan penipuan, penuh dengan helah. Ada udang di sebalik batu. Jadi mereka ni dia tunjukkan mereka ni kasih, mereka ni sayang kepada orang beriman. Ketika mana orang beriman memiliki kekuatan, ketika mana umat Islam itu kuat, jadi dia akan berlakon, berpura-pura yang dia ni kasih kepada orang Islam, serta dia mengelabui. Dia maknanya dia tipu helah dia tu. Dia berpura-pura ni mengelabui umat Islam sehingga umat Islam mempercayai mereka. Jadi berhati-hati dengan orang kafir ni. Kerana dia ni pandai berpura-pura, pandai berlakon sehingga umat Islam percaya kepada mereka. Padahal mereka hanya inginkan kekacauan, mereka hanya inginkan kerosakan bagi umat Islam. Sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wahai umat Islam, jangan kamu ambil orang kafir, jangan kamu ambil orang yang bukan dalam kalangan kamu menjadi orang dalam. Orang dalam ni maksudnya orang yang dipercayai. Kerana orang kafir ni dia tak akan berhenti-henti, tak akan berkurangan usaha dia. Dia nak orang Islam ni mendapat kemudaratan. Dan mereka suka, orang kafir ni, musuh Islam, dia suka susahkan umat Islam. Dan telah nyata kebencian mereka ni di dalam tutur kata mereka tu, percakapan mereka tu jelas mereka ini benci kepada orang Islam. Dan apa yang disembunyi dalam hati mereka itu jauh lebih besar. Daripada mulut-mulut mereka kita tahu dia benci. Orang kafir ni benci pada Islam. Orang munafik, Yahudi, Nasrani, daripada mulut mereka dapat diketahui jelas mereka ni benci pada Islam. Di dalam hati mereka jauh lebih besar kebencian mereka kepada Islam. Jangan percaya kepada orang bukan Islam. Allah berfirman, kami telah jelaskan kepada kamu keterangan jika kamu, wahai orang beriman, jika kamu ingin memahami. Mereka tidak hanya memasukkan kesusahan dan kesengsaraan ke dalam umat Islam. Mereka nak orang Islam ni susah. Mereka nak orang Islam ni sengsara. Jangan percaya kepada orang Islam. Jadi Allah Ta'ala menyeru, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil, mengangkat, menjadikan orang bukan Islam, orang kafir, jadi orang dekat, orang dalam, orang yang dipercayai. Tak boleh. Namun juga menipu. Dia menipu Yahudi Nasrani. Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani, dia tak akan reda sehingga umat Islam mengikuti mereka. Hatta tattabi'a millatahum, keluar daripada Islam. Dan menghasut setiap kali mereka mendapat kesempatan. Dia ada je peluang, dia ada je kesempatan, dia akan menghasut. Golongan munafikin, Yahudi, Nasrani, orang kafir ni, jangan percaya kepada mereka. Mereka ni pandai menipu, mereka ni pandai berlakon berpura-pura. Ada je kesempatan, dia akan hasut, dia akan memecah belahkan masyarakat.
Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang Islam. Ada orang bertanya, dia timbulkan persoalan, kita nak pilih pemimpin dia Islam tapi dia rasuah. Seorang lagi orang kafir tapi dia amanah. Mana lebih baik? Kita jawab, yang baik adalah orang Islam dan dia amanah. Jadi orang kafir walaupun dia jujur, dia kafir, dia syirik kepada Allah, kita tetap memilih orang Islam. Jadi bila mana ada orang soal, nak pilih dua calon nak jadi pemimpin, yang pertama orang Islam, mukmin, tetapi dia khianat dengan amanah, dia tak jujur, dia rasuah. Yang seorang lagi kafir, tetapi dia itu dipercayai, dia amanah, dia tak khianat. Mana kita nak pilih? Jawapan kita adalah kita kena pilih seorang yang Islam, mukmin dan amanah. Jadi ada orang timbul soalan, nak pilih yang mana? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Kafir tapi amanah, dengan Islam tetapi penipu, khianat, rasuah. Jadi jawapan kita jelas. Kita akan pilih seorang mukmin, Islam, seorang yang beriman dan dia juga amanah, al-amin. Jangan terpedaya. Inilah peringatan yang menerangkan umat Islam atas hakikat musuh mereka. Allah ingatkan hakikat. Allah Ta'ala beritahu kepada umat Islam. Allah Ta'ala terangkan hakikat musuh mereka dan mengingatkan mereka agar mereka bebas dari tipu daya musuh. Allah ingatkan supaya apa? Supaya umat Islam ini tidak terpedaya, tidak tertipu dengan tipu daya mereka, helah mereka, sifat munafik mereka. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil bukan daripada kalangan kamu, iaitu orang kafir, kamu jadikan orang dalam, orang yang dekat dengan kamu, orang yang dipercaya. Allah Ta'ala ingatkan tujuan apa? Allah Ta'ala tak nak umat Islam ditipu oleh orang kafir. Peringatan ini tidak hanya terbatas pada masa tertentu sahaja, namun juga untuk selamanya selagi kekafiran dan keimanan masih ada. Jadi ayat ini kan turun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi diguna pakai sampailah ke hari ini, ke akhir zaman ini, iaitu peringatan jangan kita mempercayai, jangan kita menjadikan, melantik di kalangan mana dilantik orang kafir jadi orang yang dipercayai. Tak boleh. Adapun dalil mengenai perkara ini adalah teks ayat yang berada di depan kita sekarang. Umat Islam dituntut untuk tidak mengambil orang dalam yang dipercayai yang berasal dari musuhnya, yang tidak menjadikan mereka tempat menumpahkan kepercayaan. Orang Islam tak boleh dia ambil orang bukan Islam, dia ambil orang kafir ni, dia percaya, dia tak boleh jadikan orang kafir ni orang yang dipercayai. Mana orang kafir ni musuh kita, kita tak boleh percaya kepada mereka. Nak bagi tahu rahsia pun tak boleh, dan meminta nasihat. Dengan orang kafir ni jangan kita minta nasihat. Jangan jadikan orang kafir orang tengah. Dua orang Islam bergaduh, orang tengahnya kafir, syirik kepada Allah. Tak betul. Negara Islam bergaduh, dua negara Islam bergaduh, orang kafir jadi orang tengah. Dia jadi orang tengah, dia akan memberikan kemudaratan kepada umat Islam.
Meskipun demikian kita sering alpa terhadap peringatan Allah Ta'ala ini. Allah SWT ini. Manusia ni, umat Islam alpa, lupa, lalai daripada peringatan Allah. Ini sehingga akhirnya kita menyayangi mereka. Oleh kerana kita lupa, kita sayang pula dekat orang kafir. Kita percaya kepada orang kafir, kita minta nasihat daripada orang kafir. Dalam Islam ni tak jadi masalah. Kita nak bermuamalah dengan orang kafir, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita ceritakan rahsia kita, rahsia umat Islam, kepentingan-kepentingan umat Islam, sehinggakan dia boleh menghancurkan umat Islam dengan rahsia yang kita beritahu kepada dia. Maslahah kepentingan umat Islam tak boleh beritahu kepada orang kafir. Cuma kita di Malaysia ni adanya orang kafir Cina ke India ke dan sebagainya, mereka adalah kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi, tidak membunuh orang Islam. Kalau kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam, yang bunuh orang Islam, kita jihad lawan dengan mereka. Padahal mereka menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita sayang pula pada orang kafir. Padahal orang kafir ni, dia adalah orang yang menentang Allah Ta'ala dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Membuka dada dan hati kita untuk mereka. Dah pula kita buka dada kita dan hati kita. Kita jadikan rujukan, kita minta nasihat. Jiwa raga kita, kita bagikan untuk mereka. Terserah kepada mereka, orang bukan Islam. Tak betul. Dan menjadikan mereka sebagai tempat rujukan dalam segala urusan dan perkara kita. Baik. Orang Islam kan, dia tak boleh jadikan orang kafir rujukan dalam apa jua urusan dan perkara. Banyak perkara tentang kita rujuk kepada orang bukan Islam. Kita nak bincang panjanglah. Maknanya dalam perubatan, dalam ekonomi, dalam banyak perkara. Bukan makna kita boykot 100% orang kafir ni. Tetapi tuan-tuan, apa yang kita nak bagi mudah faham tajuk kita pada malam ni, iaitu jangan kita menjadikan orang kafir, munafik, Yahudi, Nasrani ini orang dekat dengan kita. Rahsia jangan cerita. Kepentingan orang Islam jangan cerita. Kalau kita cerita dengan yang bila mana dia tahu rahsia kepentingan umat Islam, dia akan menghancurkan umat Islam. Kerana dia jahat. Allah SWT berfirman kepada umat Islam, generasi pertama, dan kepada segenap generasi umat Islam lainnya dengan firman-Nya. Allah berfirman kepada generasi pertama, yang awal, was-sabiqun al-awwalun, orang yang awal. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, jangan kamu lantik, jangan kamu jadikan orang kafir ini orang yang dipercayai, kerana dia akan menghancurkan kamu, memberi kemudaratan kepada orang Islam. Jadi umat yang pertama hinggalah ke akhir zaman ini, Allah, iaitu dengan firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman, mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Apa yang memberi kemudaratan, memberi keburukan, menyusahkan umat Islam, itulah yang disukai oleh orang kafir. Orang kafir dia suka orang Islam susah. Jangan percaya orang kafir. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya. Orang kafir yang benci kepada Islam, dia hina Nabi Muhammad SAW, lukis gambar, komik, hina Nabi Muhammad SAW. Dia katakan itu adalah kebebasan. Dia benci pada Islam. Itu di mulut dia. Kita tahu daripada mulut dia. Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahim. Daripada mulut dia
Daripada mulut dia kita nak tahu dia punya kebencian dia. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Yang dalam hati yang dia tak tutur, yang dia tak cakap tu jauh lebih besar kebencian dia kepada orang Islam. Maksud ayat di atas adalah segala sesuatu yang nampak dalam wajah mereka dan yang diucapkan oleh lidah mereka adalah merupakan tanda-tanda permusuhan dan kebencian yang memenuhi dada mereka terhadap Islam dan para penganutnya. Maknanya tuan-tuan, daripada mulut dia tu, wajah seseorang, percakapan seseorang, kita tahu bahawa dia benci kepada Islam. Orang kafir, dia tengok pada orang Islam, muka dia masam. Dan mulut dia mengeluarkan kata-kata yang maknanya dia kecam umat Islam, dia hina orang Islam, dia ejek orang Islam. Maka kita dapat tahu daripada lidah dia, percakapan dia tu, lisan dia tu dan wajah dia. Kita boleh tahu dalam hati dia jauh lebih besar lagi kebencian daripada Islam. Sesungguhnya kebencian dalam hati mereka itu melebihi apa yang dinampakkan. Perkara seperti ini akan tersembunyi dari zat yang mengetahui lubuk hati nurani. Jadi tuan-tuan, siapa yang mengetahui jauh di dalam hati mereka, hati orang kafir ni, tidak lain tidak bukan adalah zat yang mengetahui lubuk hati nurani, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Setelah itu Allah Taala menunjukkan umat Islam kepada keadaan yang menunjukkan betapa besar sikap pemusuhan mereka terhadap Islam dan orang muslimin. Allah SWT berfirman. Baik. Maka Allah SWT berfirman, betapa besarnya sifat pemusuhan orang kafir terhadap orang Islam. Allah Ta'ala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran dan kemenangan mereka, maka yang demikian menyakitkan hati mereka. Orang kafir ni, orang kafir munafik ni, kalau dia tengok orang Islam ni dapat kebaikan, kemakmuran, kemenangan, dia tengok tu sakit hati dia, menyakitkan hati dia. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Bila dia tengok umat Islam susah, orang Islam ditimpa bencana, orang Islam kalah dalam peperangan, dia gembira. Ini orang kafir, hati-hati. Dan kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Jadi orang Islam ni kunci dia apa? Kekuatan dia apa? Kena sabar dan takwa kepada Allah Ta'ala. Maka bila mana umat Islam bersabar dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah berfirman, orang kafir tidak akan dapat membahayakan umat Islam sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala ni mengetahui, meliputi. Allah Ta'ala tahu semua. Walaupun dia benci kepada Islam ni, dia tak ucap, dia tak ungkapkan, dia tak, wajah dia senyum je. Tetapi dalam hati dia, kebencian, permusuhan dalam hati dia tu, Allah tahu kesemuanya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Surah Al-Imran ayat 120. Jika orang muslimin ditimpa kemenangan atau kejayaan dari Allah SWT, orang Islam ni menang dalam peperangan, orang Islam berjaya, maka mereka akan bersedih hati, sakit hati dia, sedih hati dia. Namun jika orang muslimin ditimpa musuh, jika orang Islam ni ditimpa musibah, kalah dalam peperangan, mereka justru bergembira. Dia seronok. Dia seronok. Orang Islam susah, dia seronok. Orang Islam makmur, orang Islam berjaya, dia sakit hati. Ini perangai orang kafir. Oleh itu Allah Ta'ala membimbing umat Islam agar terhindar dari kejahatan dan tipu daya para musuh. Sebab itu Allah Ta'ala
berfirman, tujuannya untuk apa? Nak bimbing umat Islam daripada terselamat daripada tipu daya musuh Islam dan memelihara mereka dari dengki dengan bersabar. Allah Ta'ala nak pelihara umat Islam ni daripada dengki, iaitu dengan bersabar, tekad yang kuat, keteguhan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, mengikat hati mereka dengannya dan berpegang kepada tali Allah SWT sepanjang sejarah. Seluruh umat Islam yang berpegang kepada ikatan Allah SWT yang kuat pasti akan memperoleh kejayaan dan kemenangan. Kalau sabar dan bertakwa pada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala ikat hati orang Islam ni berpegang dengan tali Allah. Sejarah Islam, umat Islam berpegang dengan ikatan Allah Ta'ala ni, dia akan kuat dan dia akan menang, dia akan berjaya. Dan Allah Ta'ala akan menjaga mereka dari kejahatan para musuh. Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga daripada kejahatan para musuh. Allah Ta'ala pelihara umat Islam daripada kejahatan musuh-musuh, serta meninggikan darjat mereka. Allah Ta'ala angkat darjat umat Islam yang bertakwa, yang bersabar melawan musuh-musuh Islam, dan merendahkan darjat mereka yang memusuhi mereka. Allah Ta'ala hina, Allah Ta'ala rendahkan darjat orang kafir. Manakala orang mukmin, Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka. Baik. Sejarah juga mencatatkan jika umat Islam lebih cenderung kepada musuhnya, mendengar arahan mereka dan menjadikan mereka sebagai teman dan kepercayaan, nescaya Allah Ta'ala akan merendahkan dan menghina mereka seperti halnya para musuhnya. Kalau umat Islam ini, dia ini cenderung kepada orang kafir, umat Islam dengar arahan orang kafir, umat Islam jadikan orang kafir ini kawan, orang Islam mempercayai orang kafir, Allah akan merendahkan, Allah akan menghina umat Islam yang menjadikan orang kafir itu orang yang dipercayai. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala apa yang mereka lakukan. Takwa pada Allah, bersabar. Allah Ta'ala janji musuh Islam tak akan dapat memberikan kemudaratan kepada umat Islam. Dan syarat sabar, takwa pada Allah, berpegang dengan tali Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang kafir. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah SWT mengutuskan Nabi dan mengangkat khalifah, melainkan terdapat pada pengutusan itu dua golongan. Allah Ta'ala ni, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak mengutuskan Nabi dan mengangkat khalifah ni, melainkan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi dan Allah Ta'ala mengangkat khalifah ini, terdapat pada pengutusan itu dua golongan. Dalam Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW dan mengangkat khalifah ini, dalam utusan itu, pengutusan itu ada dua golongan. Golongan yang menyuruh kepada kebaikan dan ia khusus untuk kebaikan sahaja, dan golongan yang menyuruh kepada kejahatan dan ia khusus untuk kejahatan sahaja. Orang yang maksum itu adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tentu ada dua golongan. Golongan yang pertama, golongan ini dia ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Golongan yang kedua, dia menyuruh kepada kejahatan. Golongan pertama menyuruh kepada kebaikan, golongan yang kedua menyuruh kepada keburukan, kepada maksiat. Oleh itu setiap orang yang berkuasa atau umat Islam haruslah mengetahui perkara ini dan berwaspada dengan golongan yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan ini. Jadi tuan-tuan, orang yang berkuasa, pemimpin kerajaan, yang berkuasa atau umat Islam, dia kena tahu perkara ini dan dia kena berhati-hati dengan golongan yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Jadi orang
siapa yang berkuasa ke atas umat Islam ni, hendaklah dia tidak menerima usul dan arahannya. Sesiapa yang Allah Ta'ala berikan dia jawatan dia berkuasa atas umat Islam, dia tak boleh menerima cadangan, usul, ataupun tak boleh mengikut arahan dari golongan yang menyuruh ke. Hendaklah dia tidak menerima usul atau arahannya. Maknanya kalau siapa pemimpin kepada umat Islam ni, dia tak boleh terima usul ataupun arahan daripada orang yang menyuruh kepada kejahatan. Akan tetapi orang yang berkuasa ke atas umat Islam ni, dia menerima usul atau arahan dari golongan yang menyuruh kepada kebaikan. Jadi pemimpin kepada umat Islam ni, dia kalau usul datang daripada orang yang menyuruh kebaikan, arahan itu datang daripada orang yang menyuruh kepada kebaikan, dia boleh ikut. Tetapi kalau usul dan arahan itu datang daripada orang yang menyuruh kepada kejahatan, maka dia tak boleh ikut. Sebab itu penting kita lantik pemimpin daripada kalangan orang Islam. Baik. Menurut sejarah, baik, berterima kasih kepadanya, mendekatinya dan memihak kepadanya. Baik. Maknanya bagi sesiapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia jawatan, dia berkuasa ke atas umat Islam, maka dia kena dengar usul dan juga arahan daripada orang yang menyuruh kepada kebaikan. Dan orang yang ada jawatan yang berkuasa ke atas umat Islam ni, dia kena ucap terima kasih kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan, dan dia kena mendekati dia dan kena memihak kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan. Baik, menurut sejarah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menerima laporan dari salah seorang pegawainya. Umar Khattab ni, dia pernah terima laporan daripada pegawai dia. Di sini ada seorang lelaki Nasrani yang terpilih. Tidak ada seorang pun yang lebih pandai menulis dan lebih lincah dalam memegang pena kecuali dia. Jadi pegawai dia kata, ada seorang Nasrani yang mana dia ini tak ada orang boleh challenge, boleh lawan dia dalam menulis. Lebih lincah dalam penulisan. Kita hari ini setiausaha ke, tulis surat dan sebagainya. Apakah tidak lebih baik jika dia menulis untukmu? Jadi pegawai kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia cadang. Dia kata ada seorang Nasrani ni, dia ni pandai ni, lincah ni dalam menulis ni. Jadi kita ambil dia lah jadi penulis. Umar radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, aku tidak akan mengambil orang kepercayaan dalam kalangan bukan Muslim. Jadi bila dicadangkan pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita ambil dia lah bagi jawatan dia, setiausaha buat surat. Kata Umar, demi Allah, aku tidak akan mengambil orang kepercayaan dalam kalangan bukan Muslim. Baik, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu datang menemui Umar bersama dengan seorang lelaki Nasrani yang pandai mengirim. Ni Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia datang jumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Bersama dengan dia datang dengan seorang lelaki Nasrani yang pandai mengira, pandai matematik. Maka Umar membentaknya dan berkata kepadanya, Umar membentak, kata kepada dia, janganlah engkau memihak kepada mereka kerana Allah Ta'ala telah menyingkirkan mereka. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dikata kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, jangan engkau memihak kepada orang kafir Nasrani ni walaupun dia pandai matematik, kerana Allah telah menyingkir mereka. Jangan engkau memuliakan mereka kerana Allah telah menghina mereka. Kata Umar kepada Abu Musa Al-Ash'ari, jangan engkau muliakan orang Nasrani ni, orang kafir ni, kerana Allah hina mereka. Dan jangan engkau berikan keamanan kepada mereka kerana Allah SWT telah menjadikan mereka orang yang khianat. Kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, jangan engkau bagi keamanan kepada orang kafir, iaitu Nasrani ini, kerana Allah SWT telah menjadikan mereka ni orang yang khianat. Orang kafir ni orang yang ingkar kepada Allah, orang yang khianat. Maka tuan-tuan yang perempuan semua yang menonton,
kuliah Maghrib pada malam ni, itu Jumaat Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu tegas Umar radhiyallahu anhu ketika mana Abu Musa Al-Asy'ari datang bersama dengan seorang lelaki Nasrani. Maka Umar kata, jangan engkau muliakan dia, jangan kau berikan amanan kepada dia. Dia ini adalah Allah singkirkan dia dan Allah jadikan dia ini orang yang khianat, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton kuliah pada malam ni, itu yang sedikit yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan semua yang menonton, iaitu tentang jangan kita melantik, jangan kita mengambil, jangan kita menjadikan orang kafir ni orang yang dekat dengan kita, kita mempercayai dia kerana dia adalah aduwullah, dia adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cukuplah sekadar itu kuliah Maghrib kita pada malam ni, iaitu tentang jangan kita menantik atau menjadikan orang kafir orang yang kita percaya, jangan kita bocorkan rahsia, jangan kita cerita kepentingan Islam, kerana mereka orang kafir akan membinasakan orang Islam kerana mereka nak memberikan kemudaratan kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, salah silap daripada kurangan dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.